Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Alif bin Muhammad Hamzah. Nombor matrik A1894442 akan membentangkan berkenaan dengan platform pembelajaran atas talian iaitu Google Classroom. Baik, apa itu Google Classroom? Google Classroom merupakan platform pengajaran dan pembelajaran yang dapat membantu tenaga pengajar untuk mengurus, mengukur dan memperkaya suasana pembelajaran. Google Classroom mengumpulkan semua alatan pembelajaran dan menguruskan pelbagai kelas dalam satu platform pusat yang sama. Ianya mudah untuk digunakan oleh pengguna kerana dapat membolehkan pengguna bekerjasama dan berkomunikasi dalam menjalankan tugasan. Google Classroom menjadikan suasana pembelajaran lebih fleksibel kerana dapat diakses di mana sahaja dan pada bila-bila masa. Jadi, bagaimana cara untuk kita mengakses Google Classroom? Terdapat tiga cara bagaimana untuk kita mengakses Google Classroom, iaitu yang pertama dengan menggunakan Google Launch. Caranya, anda perlu klik pada paparan ikon Google Launch yang terdapat pada bahagian atas kanan paparan anda. Yang kedua, tatal paparan Google Launch ke bawah, iaitu slide paparan anda sehingga jumpa ikon Google Classroom dan klik pada ikon tersebut. Cara yang kedua adalah dengan menggunakan pautan laman sesawang iaitu pada classroom.google.com, ataupun cara yang ketiga dengan menggunakan aplikasi mudah alih yang mana anda perlu masukkan nama Google Classroom pada caran App Store ataupun Play Store dan ketik pada butang install. Baik, seterusnya saya akan membentangkan berkenaan dengan feature-feature yang terdapat dalam platform Google Classroom. Setelah anda mendapat akses kepada penggunaan platform ini, berikut merupakan paparan laman sesawang yang akan anda dapat lihat pada skrin, iaitu anda akan lihat terdapat dua butang, iaitu yang pertama adalah butang Create Class untuk tenaga pengajar ataupun instruktor, yang mana butiran kelas perlulah diisi untuk mencipta kelas yang baru, ataupun dalam pembentangan hari ini butang kelas ini boleh digunakan untuk mencipta satu program yang baru. Dan butang yang kedua adalah berkenaan dengan butang Join Class, yang mana Join Class ini digunakan oleh pelajar ataupun peserta dengan menggunakan kod kelas ataupun jemputan melalui email. Baik, sebagai seorang tenaga pengajar, setelah anda klik pada butang Create Class, anda akan lihat paparan tersebut untuk menjadikan sebuah kelas. Jadi setelah butang Create Class ditekan, beberapa butiran berikut perlu diisi, iaitu yang pertama nama kelas ataupun nama program, bahagian ataupun section, subjek dan juga room ataupun bilik darjah, yang mana section, subjek dan juga room ini adalah optional, iaitu pilihan sekiranya anda hendak isi ataupun tidak. Namun, nama kelas ataupun nama program perlulah diisi untuk mewujudkan satu program latihan bagi modifikasi tingkah laku. Baik, seterusnya, setelah anda isi butiran-butiran yang diperlukan, berikut adalah paparan kelas dalam Google Classroom, paparan kelas ataupun paparan program bagi pelaksanaan program latihan modifikasi. Jadi sebagai contoh, di sini saya isikan nama program sebagai Remaja dan Kesukarelawanan, yang mana nama ini akan dapat kita lihatlah dalam paparan feature platform tersebut. Baik, terdapat feature-feature utama dalam platform Google Classroom, iaitu yang pertama adalah nama kelas ataupun nama program, stream, classwork, people, marks, butang customize, kod kelas, peringatan tugasan dan juga paparan stream. Jadi kod kelas inilah yang mana sekiranya anda ingin menjemput peserta-peserta ataupun pelajar ke dalam program, anda hanya perlu kongsikan kelas kod tersebut untuk diisi oleh peserta-peserta. Baik, terdapat 4 feature utama dalam Google Classroom yang akan saya bentangkan, iaitu feature stream, classwork, people dan juga marks. Feature utama iaitu feature stream merupakan paparan pengumuman dan juga perkongsian utama dalam Google Classroom, yang mana ia dapat membolehkan komunikasi pelbagai hala untuk berlaku, iaitu komunikasi di antara tenaga pengajar dengan peserta ataupun peserta dengan peserta. Feature yang kedua adalah classwork, yang merupakan paparan tugasan, bahan pengajaran dan juga sumber rujukan bagi program yang hendak dilaksanakan.
Feature yang ketiga adalah feature people, yang mana paparan ini merupakan paparan keahlian kelas ataupun program, merangkumi tenaga pengajar dan juga peserta. Dan feature yang terakhir adalah feature marks, yang memaparkan markah bagi setiap tugasan yang diberikan sekiranya program latihan yang diberikan itu adalah berfokuskan kepada tugasan dan juga kuis sebagai penilaian utama. Baik, bagi feature yang utama iaitu stream, saya akan terangkan sedikit berkenaan dengan langkah-langkah untuk membuat pengumuman dan juga hantaran dalam program latihan yang dijalankan. Langkah yang pertama, anda perlu klik pada bahagian yang ditunjukkan seperti di bawah ini. Setelah anda klik pada bahagian tersebut, anda perlu isi segala butiran pengumuman dalam ruangan yang disediakan. Yang mana butiran ini anda boleh tetapkan sama ada hendak dihebahkan kepada semua pelajar, iaitu all students, semua pelajar ataupun peserta, ataupun anda ingin hebahkan kepada peserta-peserta tertentu sahaja. Fitur ini juga membolehkan perkongsian dari Google Drive ataupun YouTube selain daripada memuat naik fail dan juga pautan sesawang. Jadi di bahagian inilah anda boleh masukkan segala pengumuman yang hendak diberikan, antaranya arahan ataupun pemakluman, dan boleh dipost kepada pelajar-pelajar yang dikehendaki. Jadi setelah segala maklumat dimasukkan, anda perlu klik pada butang post untuk pastikan pengumuman ini sampai kepada semua peserta. Jadi setelah pengumuman tersebut dipost, pengumuman kini telah dihebahkan pada semua peserta ataupun sebahagian sahaja peserta mengikut keinginan anda. Jadi paparan di bawah inilah yang akan diterima oleh peserta setelah pengumuman ataupun hebahan tersebut dihantar oleh anda. Jadi di bahagian paparan tersebut, pelajar boleh juga memberikan komen dan juga maklum balas pada hebahan pengumuman, dan pelajar juga boleh melihat fail-fail yang dikongsikan dalam hebahan tersebut. Baik, seterusnya feature yang kedua iaitu feature classwork. Saya akan terangkan sedikit berkenaan dengan langkah-langkah untuk memberikan tugasan, bahan dan juga rujukan kepada peserta. Caranya, yang pertama anda perlu klik pada butang create. Kemudian anda boleh pilih tetapan mengikut kesesuaian. Saya galakkan untuk cipta topik terlebih dahulu, iaitu selain daripada topik, anda boleh klik pada tetapan assignment, quiz assignment, question, material dan juga reuse post. Saya akan terangkan sekejap lagi kenapa pentingnya untuk anda create topik terlebih dahulu sebelum create tetapan-tetapan yang lain. Baik, setelah topik dicipta, sebagai contoh di sini saya masukkan topik sukarelawan sukan bagi program saya. Tetapan lain juga boleh ditambah, iaitu pada butang create anda boleh masukkan bahan rujukan, tugasan dan sebagainya. Sebagai contoh di sini adalah paparan material ataupun paparan bahan yang saya ingin masukkan. Setelah paparan seperti di bawah ini muncul pada skrin anda boleh masukkan tajuk bahan dan juga segala pengisian ataupun hebahan bagi bahan tersebut. Anda juga boleh masukkan folder daripada Drive, YouTube, upload apa-apa file yang anda ada ataupun masukkan link, dan kemudian anda juga boleh pilih kepada siapa anda ingin hantar bahan tersebut, dan juga pilih topik di bawah topik apa paparan bahan ini hendak dimasukkan. Jadi sebab itulah kenapa saya galakkan dahulu untuk anda pilih paparan topik ataupun tetapan topik sebelum memasukkan bahan-bahan yang lain. Jadi di sini anda boleh pilih topik yang digendaki, seperti yang saya masukkan ini adalah topik sukarelawan sukan. Jadi setelah segala maklumat ini diisi, segala paparan telah pun dipilih, jadi anda perlu klik pada butang post untuk menghantar bahan ini kepada semua peserta. Ini pula adalah paparan assignment ataupun tugasan yang ingin dihantar bagi menilai kefahaman pelajar. Anda boleh masukkan tajuk, arahan dan juga pemakluman, dan boleh juga masukkan Google Drive, YouTube dan sebagainya seperti paparan material tadi tu. Dan di sini anda boleh tetapkan juga berapa markah yang ingin diberikan kepada student bila tarikh penghantaran tugasan ini, dan juga di bawah topik apa tugasan ini ingin diberikan.
Jadi setelah semua maklumat ini diisi, anda hanya perlu klik pada butang assign supaya semua pelajar ataupun peserta dapat terima tugasan tersebut. Jadi setelah bahan, material dan juga tugasan tadi diberikan, inilah paparan lengkap yang akan diperoleh di bawah satu topik beserta material dan assignment yang telah diberikan sebentar tadi. Contohnya di sini saya masukkan di bawah topik sukarelawan sukan, saya berikan bahan nota kuliah ataupun nota pembelajaran dan juga tugasan untuk menilai kefahaman pelajar terhadap program latihan yang hendak diberikan. Baik, seterusnya, feature yang ketiga iaitu feature people. Bagaimana untuk kita memasukkan pelajar ke dalam kelas kita ataupun bagaimana hendak kita masukkan peserta ke dalam program latihan kita. Yang pertama, kita perlu tekan ikon yang ditunjukkan seperti di bawah, iaitu ikon tambah peserta. Dan juga kemudian masukkan email peserta untuk dihantar jemputan dalam inbox mereka. Ataupun dengan cara yang kedua, kita boleh berikan kod kelas yang ada pada paparan utama tadi kepada para pelajar untuk mereka masuk ke dalam program kita. Jadi setelah pelajar menerima email ataupun setelah pelajar memasukkan kod kelas kita, jadi pelajar ataupun peserta akan dimasukkan serta-merta ke dalam program latihan kita itu. Jadi di sini dalam feature ini boleh kita lihat ada bilangan pelajar dan juga senarai nama pelajar. Baik, feature yang terakhir pula adalah feature marks, yang mana melalui feature marks ini kita boleh menilai tugasan pelajar. Jadi saya akan terangkan sedikit berkenaan dengan langkah-langkah untuk kita nilai tugasan pelajar untuk kita tahu sejauh mana pemahaman pelajar ataupun sejauh mana keberkesanan program kita ini kepada para peserta kita. Jadi yang pertama, anda perlu buka paparan marks bagi melihat tugasan pelajar ataupun peserta. Jadi dalam paparan ini anda boleh melihat senarai tugasan dan juga senarai peserta. Anda hanya perlu klik pada nama peserta untuk menilai tugasan yang diberikan. Dan tugasan yang dihantar akan muncul di ruangan di bawah. Jadi di paparan bawah ini anda boleh lihat butang return, ruangan jawapan, pemarkahan dan juga ruangan ulasan sekiranya anda ingin memberikan sedikit komen terhadap tugasan yang diberikan oleh peserta, dan markah boleh diisi pada ruangan pemarkahan. Jadi setelah pemarkahan dan juga komen diberikan, anda boleh klik pada butang return dan pemarkahan kini boleh dilihat oleh para peserta. Cumanya untuk markah ini hanya peserta sahaja yang boleh melihat markah mereka sendiri. Peserta-peserta yang lain tidak boleh untuk melihat markah-markah bagi peserta-peserta yang lain. Baik, seterusnya daripada feature-feature yang telah saya terangkan, dapat kita lihat bagaimana platform ini bersesuaian bagi pelaksanaan program-program latihan. Jadi platform Google Classroom ini dikatakan sangat sesuai untuk digunakan bagi melaksanakan program latihan kerana yang pertama, ia dapat membangunkan kompetensi individu yang memfokuskan kepada pengetahuan, kemahiran dan juga tingkah laku. Yang kedua, ia dapat membolehkan individu menguasai dan membangunkan kemahiran dan pengetahuan dalam kehidupan seharian. Selain daripada fitur-fitur platform yang membolehkan beberapa kaedah latihan untuk dijalankan, antaranya perbincangan dalam kumpulan, kuliah dan ceramah, kursus, seminar dan bengkel. Dan ianya juga dapat dibantu dengan perkongsian pautan video dan juga Google Meet bagi melaksanakan pertemuan secara atas talian. Jadi feature-feature ini ia dapat membantu perkembangan dalam modifikasi tingkah laku seperti education, rehabilitation, self-management dan juga community psychology. Jadi berdasarkan pembentangan hari ini, saya dapat simpulkan bahawa sememangnya Google Classroom ini merupakan salah satu platform terbaik bagi pelaksanaan program latihan. Google Classroom ini dapat mewujudkan komunikasi yang baik di antara pelajar dan juga tenaga pengajar ataupun peserta dengan instruktor. Dan Google Classroom ini juga dapat memudahkan pelaksanaan inisiatif terhadap modifikasi tingkah laku. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.